Assalamualaikum and hi everyone. So dalam video ni saya akan terangkan the chemical properties of alkenes ataupun merujuk kepada reaction in alkenes. So reaction dalam alkenes ni ada dua jenis. Kita akan pergi yang pertama lah. The first one is electrophilic addition. So untuk electrophilic addition, the addition reaction must follow Markov-Nikov rule. So ini ada dalam nota kuliah awak. So untuk Markov-Nikov rule, it says that in addition reaction, electrophile ataupun hydrogen will be added to carbon with more hydrogen. So, sekarang kita kena consider CC double bond. So sebenarnya organ A tak susah pun, kita just akan ubah bahagian yang ada functional group sahaja. So untuk alkene, kita akan consider kawasan yang ada CC double bond ni je lah. So kita bulatkan dulu kawasan ni. So let's say this one is carbon A, this one is carbon B. Okay, so kat sini kita kena consider carbon mana yang lebih banyak hydrogen. So kita tengok carbon A dengan carbon B. So carbon A ada satu hydrogen. Okay, kalau hydrogen yang ni, this hydrogen belongs to carbon atom. Okay, carbon yang ni, bukannya carbon A ni. So, yang hydrogen yang betul-betul attach kepada carbon A is only this hydrogen. Okay, so ada satu hydrogen lah. Then for carbon B, okay, ada H tak attach kat carbon B? Okay, hydrogen ni, carbon ni okay, the hydrogen yang ni pun attach kepada carbon yang ni. So, kepada carbon B langsung tak ada hydrogen. So, it means that carbon A has greater number of hydrogen. So, maksudnya nanti untuk sebarang tindak balas, kita akan tambahkan hydrogen kepada carbon A. Okay, dan yang satu lagi kita akan tambah kepada carbon B lah. So, kita dapat identify A ada lagi banyak H. So kita tengok dulu apa tindak balas yang ada dalam alkene. So sekarang kita belajar cara nak lukis produk. So untuk tindak balas yang H yang dua ni, yang ni dengan ni, kita akan tambahkan kedua-dua benda yang sama pada carbon A dan B. So kat sini kita tak perlu apply lah Markov-Nikov rule. Kita cuma akan apply Markov-Nikov rule jika kita nak tambahkan dua benda yang berbeza pada carbon A dan juga B. Okey, so kita tengok dulu untuk H2 in the presence of catalyst, kita nak tambahkan H. Okey, pada kedua-dua carbon. So, untuk produk dia nanti, so kawasan yang CH3 ni samalah, tak ada perubahan. So, kita tulis dia balik. Okey, so yang berubah carbon A dan B sahaja, double bond akan putus jadi single bond. Okay, so H yang ni kekal sama. So pada carbon A kita akan tambahkan H. Okay, sama juga pada carbon B kita akan tambahkan H. So kawasan yang lain kekal sama, tak berubah. Kita salin je balik. So ini untuk yang pertama. Next, we go to the second one. Bromine in the presence of inert solvent. Okay, CH2Cl2 ni inert solvent lah. So kalau kita nak lukis produk dia, so kawasan yang tak terjejas kita salin je balik. So, kawasan yang berubah tu hanya kawasan yang ada functional group. Ini CH3 juga. Okay, so untuk Br2 in inert solvent kita nak tambah apa? So sebenarnya untuk yang ni kita akan tambahkan Br pada kedua-dua carbon. Kita masukkanlah Br pada carbon A dan juga carbon B. Okay, next kita tengok pula bromine in water. So bila bromine in water, okay, Br2H2O, kita akan tambahkan Br dan OH. So dalam keadaan ni, okay, so kalau ikut mindset awak mesti ingat Br minus, OH minus kan? Okay, tapi sebenarnya tak. Bila bromine dalam water, Br yang akan jadi Br plus. Okay, Br akan jadi electrophile lah. So electrophile will be added to the carbon with more hydrogen. So maksudnya nanti Br yang akan ditambah pada carbon A. So kita akan dapat, so produk ni kita lukis je dulu bahagian yang tak effect tu. So carbon B pun ada CH3. Okay, so kita akan masukkan Br pada carbon A and OH on carbon B. Okay, so ini untuk bromine in water. Okay, so sama jugalah kalau chlorine in water, sama juga kita akan masukkan Cl pada carbon A dan juga OH pada carbon B. Next kita sambung dengan HBr. So kat sini kita akan masukkan H dan juga Br. Okay, so kalau kita nampak H, memang H lah yang akan masuk pada carbon A.
Kalau Br dan OH, okey, so Br yang bertindak sebagai electrophile. Okay, so kalau untuk HBr, sama macam semua yang lain, kita salin bahagian yang tak terjejas tu. Pada karbon B kita ada CH3. Okay, so kita masukkan je H pada karbon A and Br on karbon B. So do the same thing for HCl sebab kita akan masukkan H dan juga Cl. So H yang akan masuk pada karbon A sebab karbon A ada lebih banyak H berbanding karbon B. Okay, so untuk yang HBr in the presence of peroxide, okay, yang ni H2O2 ni dipanggil peroxide je ataupun boleh juga ROOR. Okay, so untuk yang ni kita akan masukkan H dan juga Br, tapi it will follow anti-Markovnikov rule. So dia terbalik lah. Okay, kalau tadi kita akan tambahkan H pada karbon A. Kalau anti-Markovnikov maksudnya kita akan masukkan H pada karbon yang kurang H. So H akan masuk pada karbon B ni lah. Sebab karbon B kurang H. So yang ni hanya akan berlaku untuk HBr in the presence of peroxide. Tidak balas ni sahaja. So kita akan dapat produk dia. So macam yang kita nampak yang ni terbalik daripada yang ni. So yang sini kita HBr sahaja, tapi yang tindak balas ni kita ada HBr in the presence of peroxide. So sebaliknya lah. So semua produk yang saya tunjuk ni adalah major product because it follow Markovnikov rule. Okay, but for this one here, this is the major product because this one will follow an anti-Markovnikov rule. So kita pergi yang terakhir untuk electrophilic addition. For acidified water, kita akan tambahkan H dan OH. Okay, so yang ni jelas lah, H akan masuk pada karbon A. Major product for the hydration of water. So kita pergi pula kepada tindak balas yang kedua, oxidative cleavage. So ada dua tindak balas yang menyebabkan oxidative cleavage of alkenes. Okay, oxidative cleavage ni maksudnya C double bond akan putus. Okay, tadi putus tambah bond je, tapi kali ni dia memang putus sepenuhnya lah. So konsep dia, bila kita ada C double bond, so oxidative cleavage ni akan menyebabkan terputus kawasan ni. So dia akan terpecah kepada, di kawasan putus ni kita akan terus letak C double bond O. Okay, sama juga dekat belah sini dia akan jadi C double bond O. Okay. So yang ni kalau kita ada R, salin je lah balik R tu, tak kisahlah R ataupun hydrogen. So R can be alkyl ataupun hydrogen. Okay, so yang ni untuk general equation dia lah. Okay, tapi sekarang ada dua jenis oxidative cleavage. The first one is ozonolysis. Kita pergi kepada ozonolysis dulu. So reagent dia ozon O3 Okay, ada dua step. Okay, ozon, yang kedua zinc H2O. So apa yang berlaku, kawasan ni akan putus lah. Okay, so kita salin balik dua benda ni. Okay, kawasan ni. Okay, kita akan dapat CH3, CH2, CH double bond O. Tempat putusnya C double bond tu kita akan ganti dengan C double bond O. And then this part pun akan jadi kawasan yang berbeza lah. Okay, so kita akan dapat C double bond O, CH, CH3. Okay, mudah kan? Okay, macam mana pula untuk cycloalkene? Okay, kalau cycloalkene sama juga, kita just kena consider kat mana ada double bond. Contoh kita ada cyclohexene. Okay, cyclohexene. Okay, contoh kat sini saya letak CH3 lah. Okay, so using the same reagent, okay, agent ni untuk ozonolysis. So apa yang berlaku, kawasan ni putus. Okay, so ring ni kita salin je balik. Okay, so tempat putus C double bond tu kita ganti dengan C double bond O lah. So konsep yang sama. Okay, tapi kat carbon ni ada metin kan? Salin je lah balik metin kat sini. Okay, so yang tadi kita dapat dua produk. Okay, tapi kat sini masih satu produk cuma putus. Okay, kenapa? Sebab ada C double bond kat sini je lah. Macam gelang, kita buka je gelang. Gelang tu tak putus pun kan? Okay, tapi kalau contohnya gelang tu kita potong kepada dua bahagian, maka dapatlah dua bahagian gelang. Okay, so analogi je lah. So ini untuk ozonolysis.
The second reaction that involves oxidative cleavage of alkenes is oxidation. Ini putus tu tetap sama, tapi lepas tindak balas, kita tengok beza dengan yang kat atas ya. Kawasan ni kita akan dapat CH3, CH2, C double bond O. Sini ada H tadi kan. Kalau guna kaedah oxidation, H2 akan bertukar jadi OH. So dapatlah carboxylic acid, C double bond O, OH. H akan bertukar jadi OH. Itu beza dengan yang kat atas. Kalau yang kat atas tadi, ozonolisis, H ni kekal H. H kekal sebagai H. But for oxidation, H will change into OH. So kita buat pula untuk bahagian ni. So bahagian ni kita akan dapat C double bond O, CH3. So yang ni pun sama, ada H. So H akan tukar jadi OH. So itu untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, kita guna contoh yang ni. So macam yang tadi, putus kat sini. So kat sini kita nak tahu apa jadi pada produk dia, kita kena check dulu ada berapa H pada setiap carbon yang ada double bond tu. So on this carbon there is no more hydrogen sebab dah ada 4 bond. Tapi on this carbon atom we have 1 hydrogen atom. So sama macam tadi, dia akan putus. So kita tulis produk dia. Terus jadi C double bond O. So yang ni tak ada apa-apa berlaku lah sebab tak ada H. So kita salin je balik. Tapi kawasan ni ada satu H. Ada satu H. So H akan bertukar jadi OH. So itu untuk contoh yang kedua lah. Tapi andai kata C double bond tu berada pada hujung kawasan, hujung chain ya. Contohnya CH3, CH, CH2. So ini contoh yang berbeza. So kita akan putuskan dekat sini untuk oxidation. So using KMnO4H plus heat. Kawasan yang ni samalah macam tadi kita putuskan. Dapatlah CH3, CH double bond O. Ataupun boleh tulis CHO je lah. Jadi sebenarnya macam ni rupa dia. CH double bond O. So yang bahagian hujung ni pula, yang ni oxidation kan. H akan tukar jadi OH. Yang bahagian hujung ni pula, disebabkan dia ada 2 H, dia akan terus bertukar jadi CO2 plus H2O. Sebab dia ada 2 H. Bila ada 2 H je, maksudnya C double bond tu antara carbon 1 dengan 2, so it will directly converted into CO2 plus H2O. So using the same reagent, using the same alkene, kalau kita buat ozonolisis, kita akan dapat different product lah. Untuk bahagian ni, kita akan dapat CH3, C double bond O, H. H kekal H lah. And then bahagian yang ni pula kita akan dapat C double bond O, H. H tu masih kekal 2 lah. Ataupun boleh je awak nak tulis sebagai CH2O. Boleh sama lah. So itu untuk tindak balas dalam alkene. Ada satu lagi tindak balas yang saya terlepas nak letak, which is Bayes test. So Bayes test awak dah buat dalam lab. So konsep Bayes test tu almost similar kepada electrophilic addition, tapi dia bukan electrophilic addition lah sebenarnya. Bukan electrophilic addition, tapi sejenis oxidation. So konsep dia sama je. Kita akan ganggu bahagian yang ada double bond. So let's say kita using alkene yang kat sini. So Bayes test je. It is a chemical test. So CH3,
So, untuk Bayes test, saya rasa semua orang dah biasa dengar, dah biasa buat sebab saya dah explain banyak kali. So, kita akan ganggu bahagian yang ada double bond lah. So, apa yang berlaku lepas tindak balas, kita akan tambahkan apa pada kedua-dua karbon? Siapa ingat? Okey, kita akan tambahkan OH pada kedua-dua karbon. Okay, dan jangan lupa ada brown precipitate yang terhasil. Okey, so kita akan dapat diol lah. Diol tu maksudnya ada 2 OH. Ini cara penulisan produk untuk Bayes test. So, untuk chemical test, awak kena tahulah apa observation dia dan juga reaction berserta dengan chemical equation. So, itu sahaja untuk chemical reaction untuk alkane. So, diharapnya membantu untuk menjawab soalan tutorial.